Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya nak lanjutkanlah berkenaan dengan kisah ibu saya yang saya sangat cintai, sayangi, kasihi, Haja Marama Haji Ilyas. Alhamdulillah lah, beliau telah selamat disemadikan semalam hari Jumaat pagi lebih kurang pukul 11 pagi lah. Selesai semua proses perkebumian beliau. Dan saya dah buat video sebelum ni tentang segala urusan perkebumian. Dan pada malam ni saya nak kongsi sikit lah berkenaan dengan sejarah beliau lah. Jadi ibu saya Marhamah ni sebenarnya dia adalah nenek datuk saya adalah Haji Ilyas bin Haji Sulaiman, bapa kepada Marhamah ni lah, ibu saya. Dan nenek saya, ibu dia bernama Sarinten bin Mat Ilyas. Jadi datuk dan nenek saya ni sebenarnya ada ramai anak, tetapi saya tak ingat berapa jumlah dia. Tak silap saya dalam 6 orang lah adik-beradik dia, tapi semuanya meninggal dunia masa kecil lagi. Ada yang masa mati tu masa umur 7 tahun dan 6 tahun. Kerana masa-masa dulu penyakit-penyakit ni tak dapat dikawal. Mereka hospital tak ada, apa tak ada. Jadi yang selamat seorang hanya mak saya seorang. Jadi adik-adik mak saya ni ada yang namanya Marsinah. Satu yang saya ingat lah yang dia sebut, satu nama Marsud. Ini dua ni saya ingat lah, Marsinah dengan Marsud ni. Dan mereka semua mati kecil. Dan mak saya selalu dia cerita tentang adik-adik dia lah. Jadi oleh kerana dia seorang yang tinggal, jadi mak saya ni jadi anak manja lah kepada nenek saya, Sarinten Mat Ilyas. Dan sebagai untuk kita recap sikit, datuk saya yang bernama Haji Ilyas bin Haji Sulaiman ni, dia berasal daripada Yogyakarta. Yogyakarta sana, dan dia ni sebenarnya seorang alim, berketurunan daripada Yaman lah. Tapi marga dia tu saya tak tahu. Apa marga dia saya tak tahu. Jadi dia yang saya dengar cerita dari nenek saya, masa arwah nenek saya hidup, dia ni seorang yang kaya lah, alim, kaya dan handsome juga. Jadi dia ada pedati dia sendiri, kereta kuda dia. Jadi dia ni ada banyak isteri lah. Betul. Dan dia telah berhijrah daripada Yogyakarta. Dia pergi ke telah pergi ke Bengkalis. Dari Bengkalis tu dia telah bertemu dengan nenek saya, Sarinten bin Mat Ilyas. Nenek saya ni asal dia daripada kampung Sungai Mas, kampung Sungai Mas, Karanganyar, Kebumen dekat Jawa, antara Yogyakarta dengan Cilacap tu tengah-tengah lah. Jadi dia daripada sana, dia tak tahulah pergi dengan siapa. Dia pun berhijrah ke pulau yang saya cakap tadi lah. Dan di sana mereka telah bertemu dan telah menikah. Dan kedua-duanya telah mencari harapan baru di Malaysia. Jadi itu tahun 40-an lah saya ingat.
bila mereka telah pergi ke Pontian dan ke Parit Sikum, di mana datuk saya ni dia telah mendirikan rumah dia di Kampung Parit Sikum, Pontian, Johor. Dan di sana datuk saya telah menikah seorang lagi yang bernama Kartini. Jadi kita gelar dia Nyai Tini. Nyai Tini ni ada seorang anak nama Kasdi bin Haji Ilyas. Inilah seorang saja keluarga ibu saya yang hidup, berlainan emak. Jadi daripada mereka ni lah saya dapat sepupu-sepupu lah. Di antaranya adalah yang tua sekali adalah Khadijah Kasdi, yang kedua adalah Nur Aini, yang tiga adalah Kamsiah, yang keempat adalah Hamdan Kasdi, yang kelima adalah Yahya Kasdi, yang keenam adalah Yazid Kasdi. 6 orang adik-beradik. Yang manggil pada mak saya ni berpanggil bibi. Jadi arwah tok saya ni dia telah membuka banyak kebun lah. Dia ni agak orang kata gagah sikit lah. Jadi dia boleh tebang pokok hutan tu dengan kapak beliung aja. Sorang-sorang dia buat kebun. Banyak kebun dia buka, masa tu tak ada larangan nak buka kebun. Jadi dia ada banyak kebun, tapi nak kurang nasib baik sikit, dia ditipu oleh satu orang yang dia harapkan lah. Orang tu untuk buat laporan kepada pejabat daerah bahawa kebun tu atas nama datuk saya, tapi dia telah tipu, dia telah tukar atas nama dia. Jadi akhirnya datuk saya tak banyak kebun lah. Jadi kebun dia ada di Parit Sikum satu, dan lagi satu di agak jauh sikit lah. Jadi kebun yang dekat Parit Sikum tu dia beri kepada anak dia nama Kasdi, dan kebun di jauh sikit tu dekat dengan Parit Abdul Rahman, tu dia bagi kepada mak saya. Dia orang bagi dua lah macam tu. Gitu. Jadi nenek saya ni dia hidup sampai akhir hayat datuk saya meninggal. Lepas tu nenek saya ada dan ikut berpindah rumah ke rumah kami di rumah sewa kami di di Jalan White House, Pontian. Kemudian daripada sana, bila adik saya yang bongsu sekali, Rohaya, dia menikah dengan Haji Saleh bin Abdullah. Jadi mereka telah beli rumah di Johor Bahru, di Taman Pelangi. Jadi nenek saya duduk dengan adik saya, dengan mak saya lah, sehinggalah beliau wafat pada tahun 92. Jadi selepas itu mak saya ni dia duduk dengan adik saya lah, Rohaya, banyakkan masa. Begitu. Jadi masa kecilnya mak saya ni, dia seorang pelajar yang cerdas sekali. Dia ada cerita lah dengan saya yang waktu Jepun tu, bila masa tu Hussein On pun ada, Tun Hussein On ada datang dengan Jepun. Habis tu dia orang nak uji lah kepandaian murid bercakap bahasa Jepun, maka yang volunteer masa tu adalah ibu saya. Itu yang saya dengar lah. Dan ibu saya ni dia memang cemerlang lah dalam dia, ingatan dia sangat kuat. Jadi dia belajar agama dan sampai ke peringkat darjah khas. Di Johor, negeri Johor ni, kalau darjah khas ni boleh jadi ustazah lah. Dan dia banyak
dia belajar apa pun dia cepat dapat. Jadi dia dapat menguasai tajwid ni dengan bagus lah. Sehingga guru dia panggil Cikgu Haji Hussein lah, kat Kayu Pasung tu. Dia mengajar agama. Mak saya ni seorang murid, tetapi dia diizinkan untuk mengajar budak-budak yang murid-murid yang lebih bawah lagi, sebelum diserah kepada Cikgu Haji Hussein. Contohlah kedudukan dia, sehingga akhirnya mak saya ni dia betul-betul jadi seorang guru agama, guru Quran yang mahir lah. Kalau di rumah tu, kalau saya baca Quran, dia kat dapur, dia boleh tegur saya. Dia tahu salah, panjangnya, pendeknya, idghamnya, apa semualah. Dia tahu, dia memang dia cekap betul lah. Jadi akhirnya dia dapat dia ditauliahkan oleh Kajian Majlis Agama Islam Johor. Dia dapat diberi boleh mengajar, dan dia diberi imbuhan lah setiap bulan mengikut bilangan murid yang dia ada. Jadi masa di rumah adik saya tu di Johor Bahru Taman Pelangi tu memang dia aktif mengajar. Dia tak mengajar ramai-ramai. Dia ambil satu murid satu waktu. Jadi pukul 8, 9 seorang, 9, 10, 11, 12 dia berhenti. Pukul 2 dia sambung lagi, 2, 3, 4, 5. Lepas tu orang balik. Jadi macam tu lah hari-hari kerja dia. 7 orang, sampai 7 orang dia mengajar. Dan jika ada perhimpunan agama, maka dia pun datang. Dan dia ada guru dia. Guru dia yang dia sangat hormati ada Ustaz Mursyid dengan Haja Rahimah, Ustazah Rahimah. Dua orang ni dia memang banyak kontak dan banyak belajar dari dia orang. Dan bila ada masa Ustazah Rahimah ni mengajar, maka dia akan datang belajar. Jadi mak saya ni hari-hari dia penuh dengan mengajar tu. Dan bila dia pindah daripada Johor Bahru ke Denai Alam, beberapa tahun yang 6 tahun yang kemarin, yang terakhir ni, orang minta dia mengajar. Di masa tu umur dia dah 80 lebih. Dia pun tak berapa minat lah. Tapi kesukaan dia kepada Quran tu berterusan. Jadi dia akan sentiasa, bila saya datang rumah, dia akan sentiasa dengan Qurannya. Dan dia sentiasa dengan Quran, baca berterusan. Kalau tak Quran, dia akan dengan wirid dia. Macam amalan Imam Ghazali tu, hari ni Subhanallah ke, ni Allah Akbar, dia akan buat lah. Untuk 7 hari tu bulanan dia akan buat. Dan Bismillah 9, Bismillah 20, nama-nama Nabi yang 200 semua dia amal. Dan dia suka baca surah Shad setiap malam Jumaat, Yasin, Kafi. Jadi memang dia sibuk dengan benda tu. Dan ada satu selawat Nabi SAW tahun 2008 dia dapat daripada satu Habib daripada Jawa, daripada Jakarta, dan dia amalkan selawat tu. Selawat tu sebenarnya dipanggil selawat Raja Ghaznawi. Saya pun ada jugalah, dia bagi. Jadi selawat tu dia lebih kurang 17 selawat. Dibaca panjang jugalah. Dibaca 3 kali sehari. Dalam riwayat tu mengatakan dia seimbang dengan 300,000 kali selawat pada Nabi SAW. Tu ada cerita dia lah. Jadi dia lah yang mula bagi saya tu, saya terus amalkan sampai sekarang, dan bahkan saya dah hafal lah. Selawat tu saya hafal. Mak saya memang kuat hafalan dia. Masa kami pergi umrah tu, masa tawaf tu, doa-doa semua dia hafal. Masa dia pergi haji 2 kali. Masa dia pergi haji tu, semua doa-doa, sama ada di Mekah, di Madinah, di Muzdalifah, di Arafah, ya,
semua dia hafal. Dia tabung haji ada bagi buku, tapi dia dah hafal lah. Dia macam tu sebab hebat dia. Dan surah-surah Yasin ke Muluk, Sajadah memang dia hafal lah. Dia memang kuat hafalan dia. Saya ni dapat sikit-sikit lah daripada kepintaran dia tu, tak banyak. Tapi dia lebih hebat lagi, mak saya. Dan mak saya ni orangnya, dia dah bertemu jodoh dengan bapa saya, Muhammad Nur bin Jaafar. Itu adik kepada Nek Embong Nek Lah, yang menikah suami dia yang keempat lah. Yang keempat tu penghulu Haji Abu Bakar bin Jaafar. Jadi penghulu Haji Abu Bakar bin Jaafar ni ada 3 isteri lah. Jadi Nek Embong ni, makcik saya, dia isteri yang muda lah. Masa tu dia seorang lah isteri, yang lain semua dah tak ada. Jadi dia adik kepada Nek Embong, bapak saya ni, Muhammad Nur bin Jaafar ni. Dan dia duduk sama kakak dia. Dan datuk saya, nenek sebelah bapa ni, di nama Haji Aminah ni, di Kelantan, di Salo, kampung Parit Cina, Salo, Kota Pasir Mas. Tapi dia sejak muda, dia ikut, sejak belum kahwin, ikut dengan kakak dia, makcik saya. Dan di situlah diperatukan perkahwinan antara bapa saya dengan mak saya. Jadi mak saya ni memang dulu masa muda, dia selalu cerita lah. Dia kata dia memang macam bunga kampung lah. Banyak sangat orang yang dia yang tercantik je lah. Banyak orang yang nak dengan dia. Tapi kerana bapa saya ni diwakili oleh penghulu Haji Abu Bakar, dan datuk saya Haji Ilyas sangat suka mengambil bapa saya sebagai menantu dia. Jadi dia dapatlah. Dan sebagai hadiah perkahwinan, datuk saya telah jual tanah dia yang ada di Persikom tu kepada Akuan, seorang Cina. Jadi tanah tu dia belikan Mercedes, kereta Mercedes untuk buat taksi lah. Mercedes 200 tu untuk bapak saya satu, dan untuk anak dia sendiri iaitu Kasidi, satu taksi Mercedes juga. Jadi 2 Mercedes ada bagi. Jadi masa tu dalam kampung kami yang ada kereta kami aje lah. Dan pakcik saya pun ada kereta juga. Penghulu Abu Bakar dia ada kereta Vauxhall dan dia driver tadi. Jadi inilah jodoh mak saya. Dan bapa saya dia telah balik ke Kelantan. Dan masa tu kami, makcik saya dia tak bagi mak saya ni ikut dengan bapak saya. Jadi dia duduk kami duduk satu rumah, penghulu Haji Abu Bakar ni. Di situlah kami membesar. Jadi akhirnya mak saya dia jadi penolong kawan rapat sangat dengan makcik Nek Embong. Dipanggil Kak Haji, saya panggil Mak Cik, dia panggil Kak Haji. Jadi kalau ada apa-apa keperluan dia akan suruh mak saya cari. Dan mak saya tolong dia masak dan sebagainya lah. Sehinggalah ibu saudara saya ni meninggal pada tahun 2009. Dia meninggal. Jadi mak saya ni dia duduk dengan adik saya Rohaya lah. Dan pada masa tu orang yang cucu yang dia sayang tu adalah Nur Ain lah. Anak Rohaya ni seorang aja. Kemudian masa tu Nur Rehan yang menikah dengan Ismail, dia seorang anggota polis. Jadi Nur Hafiza ni dia rapat sangatlah dengan mak saya, dengan Nur Ain ni. Dua ni macam dua beradik, tapi adik kakak, tapi macam sepupu tu, macam adik dengan kakak. Tapi Liana Ismail ni dia datang juga, tapi tak serapat antara Nur Ain dengan Nur Hafiza tadi. Sampailah besar sampai sekarang. Jadi mak saya lah yang mendidik mereka, menjaga mereka, mengasuh mereka sampai besar lah. Lepas tu mak saya ni dia suka duduk dengan Rohaya ni tadi. Ambil dia mengajar,
semua. Dia boleh buat apa aktiviti dia. Tapi sekali-sekali dia akan teringin lah untuk datang tengok saya. Saya di Penang, dia akan datang tengok saya. Tapi tak lama lah, dia datang kejap dia balik, datang kejap dia balik. Dan dia sangat menyokong penuh lah apa kerja dakwah saya ni, dia sangat suka lah. Sehingga setiap kali saya nak keluar dakwah, mana-mana duit yang dia ada tu dia kumpul daripada dia dapat daripada mengajar ngaji, dia akan serah pada saya. Itu sikap dia, begitu sekali lah. Dia suka sangat. Dia akan kata, kau ambil lah, tinggal kat mak sikit je, mak pun nak buat apa. Dia cakap macam tu. Dan dia telah belikan saya kereta Volvo lah. Dia bagi dengan duit dia sendiri. Dan dia telah bawa kami pergi umrah. Saya, adik saya Rohaya dengan suami dia Saleh, Rehan dengan Ismail. Jadi kami pergi umrah. Dan pergi umrah ni 2 kali pergi umrah, semua ditanggung oleh mak saya. Dan adik saya Rehan tu pergi haji pun mak saya tanggung. Itulah dia punya baik hati lah. Jadi mak saya ni dia apa ni, dia waktu dia dah uzur sikit tu, jadi masa tu kadang-kadang dia berhajat nak duduk dengan saya. Saya pun bawa dia ke sini 4 kali. Bawa sini 4 kali. Ada sekali naik kapal terbang. Datang rumah saya sekejap, lepas seminggu dia nak balik. Datang seminggu nak balik. Macam tu lah. Dia ingin nak duduk dengan saya. Dia kata rumah kau ni bawah senang aku. Tapi bila seminggu dia ingin nak balik. Itu dia dah anggap macam rumah dia, saya macam rumah dia. Jadi memang saya tak ada peluang langsung nak bela dia. Pasal dia asyik nak balik je. Kemudian apa ni, bila adik saya Rohaya tu dia keluar dakwah 2 bulan, 40 hari mula-mula, lepas tu 2 bulan. Maka masa itu dia duduk dengan masa tu dia duduk dengan adik saya Nur Rehan lah. Kemudian apa ni, 4 hari sebelum dia meninggal tu, dia discharge daripada hospital, dia pergi rumah Nur Rehan. Nur Rehan yang sanggup nak jaga dia. Di situlah dia telah menemui ajal dia. Jadi mak saya ni dia orangnya sangat cerdik lah, sangat cerdik. Dan saya sebagai anak lelaki ni, dia suka sangat, orang kata macam kontrol lah. Dia harapkan saya ni taat kepada dia. Jadi apa yang dia nak saya buatkan. Jadi bila saya menikah pertama tu, itu pun dia yang atur. Menikah kali kedua ni pun dia yang atur. Semua dia atur. Lepas tu bila saya dapat duit EPF 130,000 kali pertama tu, 130,000 EPF saya keluar, dia minta 20,000, saya bagi dia. Betul. Macam itulah dia, sikap dia. Dia suka, dia sangat sayang dengan saya. Selalu bila dia tak senang je duduk dengan adik-adik saya, dia akan cakap, aku nak pergi mana api. Itulah dia punya sikap. Tapi dia duduk dengan saya sekejap, dia tak betah nak balik juga. Itulah agaknya lebih selesa dengan anak perempuan. Jadi mak saya ni dia bila dia sakit tu, bila sakit kali yang pertama tu, jadi adik-adik saya pun dah sakit juga. Rehan sakit lutut, Rohaya dia tak apa-apa, suka nak jaga malam. Jadi saya lah jaga dia. Pada 7 bulan 9 tahun lepas, saya jaga dia 3 hari 3 malam. Masa dia dibawa ke hospital tu, dibawa oleh adik saya Rehan lah, dengan adik Rohaya dengan kereta Haji Saleh.
Saya datang daripada Penang dengan kereta saya sendirilah. Saya datang dengan kereta asing, tapi jaga tu saya jaga. Jaga. Lepas tu masa nak balik tu, nanti Rehan dengan Roya pun tak datang. Jadi saya lah, dan baju dia pun tak ada. Jadi saya pakaikan dia baju jubah saya. Lepas tu saya bawa dia dengan bantuan 2 orang nurse, masuk dia dalam kereta, balik ke rumah Roya lah masa tu. Masa tu kita lepas semalam, Roya dapat orang gaji, saya pun balik. Dia duduk di sana. Lepas tu bila dia sakit kali kedua, Nurhan masukkan dia ke hospital 17 hari bulan Januari. Sampailah dia discharge pada 1 bulan Isnin, 8 hari bulan 8 hari bulan 2 dia discharge. Saya cuba nak ambil dia, tak dapat. Orang sudah sanggup untuk ambil dia. Jadi saya baliklah. Dan saya gagal lah untuk berkhidmat untuk dia di sini. Tapi alhamdulillah, syukurlah dapat jaga dia 2 kali. Waktu malam tu, 3 malam pertama, 2 malam yang kedua. Itulah. Dan saya, masa saya tengok dia dia dah tak boleh cakap lah. Dia dah tak boleh cakap. Bila saya jaga kali kedua ni, dia dah tak boleh cakap dah. Mata dia pun tak buka. Masa kali pertama tu dia memang boleh cakap lagi. Saya bersembang dengan dia lah. Mak nak makan, nak saya bagi dia. Kadang tengah malam saya jaga, tak tentu masa lah. Masa tu dia tak drip, dia makan biasa je. Cuma drip air je, makan suap. Saya suap lah dia, buah anggur, apa semua, air yang dia nak, air kotak apa, saya bagi dia. Alhamdulillah. Itu pengalaman manis saya dengan dia lah. Masa yang 7 bulan 9 tu, 7, 8, 9 7 malam, 8, 9, 10 pagi balik. 10 pagi. Dan malam tu saya tidur dengan dia, saya di bawah, dia di bilik. Lepas tu besoknya saya balik. Lepas tu single lah pada 17 hari bulan 1. Dan pada masa tu dia dah uzur sangat. Jadi adik saya Nurhan, dia telefon saya, kata kalau kau nak tengok mak, datang. Saya datang lah. Saya datang pada 13 hari bulan tu, jumpa dia. Lepas tu saya balik. Masa tu, lepas pada tu 17 dia masuk ke Sungai Buloh, hospital HUITM, sampailah dia wafat. Jadi saya sebenarnya dah bersedia lah. Sehingga saya pun sebenarnya saya dah telefon dengan imam kawan saya lah, imam Masjid Matan Ambai, dia adik Gubernur Penang sekarang ni, Haji Rahim. Saya kata, Haji tolong cakap dengan manajemen di Matan Ambai, saya siapkan satu plot kubur untuk mak saya tepi jalan, senang saya datang pagi-pagi. Lepas tu saya tanya berapa kos penguburan, dia kata RM850 komplit. Okey, saya kata. Lepas tu saya pun saya usaha bawakan untuk di stadium pertama yang tak jadi tu, 1 hari bulan 2 tu, saya datang dengan van saya. Saya datang dengan van jenazah kawan saya, van ambulan kawan saya, Haji Ridwan, dia bekas MA, medical assistant di Kepala Batas Hospital. Sewa dengan dia 1,500.
tunggu hari Senin tak dapat balik juga, tunggu hari Selasa tak dapat juga. Jadi kami baliklah ke Pulau Pinang supaya berada di hotel sana 5 hari dengan harapan nak bawa balik mak saya ke Pulau Pinang. Jadi doktor satu ada perselisihan pendapat doktor lah. Jadi doktor tak mau lepaskan. Walaupun saya minta mohon apa semua, masih dia orang tak nak lepaskan. Jadi dari segi saya tak menyesal lah. Saya dah buat yang terbaik untuk dia, kan. Apa yang saya mampu saya dah buat. Dan ni apa yang saya boleh adalah untuk dapat ziarah dia seberapa kerap yang boleh. Dan masa di rumah ni saya akan terus mendoakan dia lah hari-hari. Jadi untuk malam ni saya ingat cukuplah setakat tu. Nanti ada masa lain saya akan sambung lagi. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.